muslim-muslimat, tamu-tamu Rasulullah sekalian, kita berada di pasar yang bersejarah. Ya, pasar ini adalah pasar bila Nabi sampai ke Madinah, antara aktiviti yang perlu kita giatkan dalam kehidupan umat Islam adalah berniaga. Maka Rasulullah menyedari pergantungan yang terlalu tinggi oleh umat Islam, iaitulah golongan Muhajirin dan Ansar kepada Yahudi. Dan sepatutnya kita dalam Islam ni membangunkan perniagaan sebagai satu jihad. Perniagaan adalah satu perjuangan. Perniagaan adalah satu bisnes sebenarnya. Bisnes adalah satu jihad. Jadi apa yang Rasulullah SAW buat kerana berbekalkan pengetahuan baginda ketika berniaga, memimpin perniagaan Khadijah radhiyallahu anha 30 tahun yang lalu, amat membantu baginda untuk mencetuskan semangat perniagaan sesama umat Islam yang berada di bumi Madinah. Maka Rasulullah SAW telah memperuntukkan satu kawasan, inilah kawasannya daripada awal untuk para sahabat belajar berniaga. Ya, dan perniagaan seperti ini sangat penting sebenarnya. Kerana orang-orang ni kita keluarkan dia daripada kepompong kesusahan dan kita menyediakan untuk umat Islam satu pergantungan. Itu sebab kalau kita kaji negara-negara maju seperti UK, Europe dan sebagainya, mereka tak suka pasar raya besar datang ke negara mereka tau. Seperti Tesco dan sebagainya, dia akan memusnahkan satu ekosistem yang telah pun ada kat situ. Jadi peruncitan satu daripadanya, mana dengan peruncitan tu kita dapat mewujudkan satu iko yang bagus untuk satu tempat. Jadi Nabi SAW telah menyuruh para sahabat, contohnya anak kepada seorang sahabat yang terkorban di medan Mu'tah, namanya Ja'far bin Abi Talib. Kita tahu kan, perang Mu'tah lah perang di mana memanglah bukan buku dengan ruas sama sekali, kerana umat Islam bilangan mereka 3,000 nak menentang tentera Rom sebanyak 200,000. Walaupun demikian, Nabi telah menggalaskan tanggungjawab ni kepada 3 orang. Yang pertama, Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah mati syahid, gantikan tempatnya dengan Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far juga gugur, Nabi tahu dengan wahyu daripada Allah mereka ni akan gugur syahid, lantiklah Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha juga mati syahid, terpulang daripada kamu untuk pilih siapa yang kamu fikirkan layak. Maka mereka telah memilih Khalid Walid radhiyallahu anhu yang pada masa itu baru masuk Islam untuk mengambil tanggungjawab mengganti 3 orang pahlawan panglima yang mati itu. Jadi Ja'far bin Abi Talib ni punya anak-anak. Seorang daripadanya bernama Abdullah. Maka Nabi panggil Abdullah ni anak saudara sepupu ni, anak saudara sepupu baginda, anak kepada Ja'far, Ja'far lah sepupu baginda, abang kepada Sayyidina Ali. Maka Nabi panggil Abdullah, wahai Abdullah, engkau nak sulung nak ya? Maka aku bagi engkau satu tanggungjawab. Engkau berniaga kat sini. Dan aku dapati perniagaan kulit ni bagus. Orang Madinah suka kulit. Engkau ambillah kulit dari negara Syam. Ambillah kulit dari Yaman. Niaga kat sini. Maka Nabi telah mendoakan untuk Abdullah bin Ja'far ini. Pegang kepala beliau. Kerana dalam hadis mengatakan, "Idza aradta taliyin qalbika famsa biyadika ra'sa kulli yatimin." Kalau engkau ni suka Allah lembutkan hati engkau, engkau hendaklah rajin menjaga anak yatim. Maksud hadis ini, kata para ulama, ya, dalam Aunul Ma'bud contohnya mengatakan famsah biyadika ra'sa kulli yatim, berarti sapu kepala anak yatim. Tapi janganlah kita dengar bab sapu ni semua kita jumpa anak yatim sapu kepalanya sampai gugur rambutnya. Sapu di sini maknanya ihsan, buat baik. Ambil berat, ambil tahu, bagi beasiswa, bagi makan. Ya, kita kat Malaysia kurang bab maintenance ni kurang. Kita bila datang Ramadan semua orang bagi macam-macam benda, kasut raya, baju raya, duit raya, bersambung-sampul RM5 je dalam tu. Nampak macam besar sangat Lepas tu sebelah bulan kita lupa peranan kita kepada anak yatim ni. Ini masalah kita. Rasulullah tidak. Rasulullah panggil anak ini, anak lelaki ni, engkau anak lelaki, ayah jago, ayah dah meninggal, duduk sini nak, kau niaga kat sini, kau niaga kulit. Rasulullah pegang kepala dia. Rasulullah telah mendoakan, Allahumma barik lahu fi safqatihi. Ya Allah, berkatilah anak ini pada usaha niaganya, pada transaksinya, every single dirham, dinar yang masuk dalam perniagaannya. Maka Abdullah ini berkembang menjadi seorang usahawan yang bertaraf jutawan, hartawan dalam Islam, yang menyokong Islam. Jadi kita gitulah dalam hidup ni. Sebenarnya kita tak begitu proaktif menangani isu-isu macam ni. Jadi Rasulullah SAW dudukkan orang muda di kawasan ni untuk berniaga. Kita lihat tuan-tuan mereka berniaga macam-macam dan harganya jauh lebih murah daripada butik-butik yang kita lalu. Pagi tadi kita tengok orang jual RM25, kat sini RM15 je. Tapi kalau dah beli tu jangan menyesal lah, dah beli tu anggap sedekah je lah. Jadi mudah-mudahan Allah beri pada kita keyakinan, kesungguhan untuk ambil berat bab macam ni. Kita ada anak-anak saudara yang pandai-pandai belajar kat universiti, ada degree, ada diploma ni, balik bagilah dia bantuan. Duit kita banyak-banyak buat apa? Makan semua bukan habis pun. Ya, mungkin setakat 1,000, 2,000 dia nak buka gerai burger.
Kan? Kerana dalam teori perniagaan mengatakan 20 tahun tu kena explore. 30 tahun patut dah ada satu pendapatan tetap. 40 tahun dah boleh kembangkan bisnes. 50 tahun invest duit. 60 tahun duk rehat. Kan? Teori ahli bisnes kata begitu. Jadi kalau kita ada anak-anak daripada kita sekolah akan dia tinggi-tinggi, masters PhD, saya selalu tanya kepada budak-budak bijak-bijak ni, kamu belajar master buat apa? Nanti pensyarah ke? Universiti dah banyak pensyarah lah. Ya, pensyarah ni kita takut masuk dalam Al-Quran, yaquluna ma la yaf'alun. Dia cakap je dia tak buat. Patut jadikan mereka ni usahawan. Bagi mereka galakan. Ayam kampung ada, kambing ada, saya cerita dalam perjalanan datang ke sini itu. Ya, pakaian-pakaian musim ada, pakaian-pakaian musim ada. Macam-macam benda boleh diperniagakan. Jadi bermula daripada kecil seperti ini. Kalau kita tengok orang Cina, dia berniaga kat Petaling Street, dia berniaga maju, dia tak lepaskan, dia bagi pada saudara dia. Dia dah berkembang pergi masuk loyat. Betul tak? Dia dah pergi loyat maju, dia pergi lebih besar lagi, yang loyat tu dia maintain, bagi kepada bini dia pula contohnya. Jadi itulah dia semangat perniagaan yang kita kena bangunkan. Dan kalau kita pergi beli, dia kata tak ada, dia tak kata tak ada, tunggu jap, dia ambil tempat lain. Kan? Jadi semangat macam ni kena dipelajari. Ya? Ada seorang sahabat Nabi yang Nabi sangat sayang kepadanya, Nabi bagi kepada dia 1 dinar. Kau ambil dinar ni pergi beli kambing. Konsistennya dinar dan juga dirham ni tuan-tuan. Dulu 1 dinar boleh beli kambing. Hari ni 1 dinar rupa-rupanya sama dengan RM1,000. Masih lagi boleh beli kambing. Betul tak? Saya belajar kat Jordan 20 tahun yang lalu, saya beli jubah kat sini harga RM70. Hari ni saya datang ke Madinah harganya RM70 juga. Subhanallah. Kuatnya dia orang punya currency. Tidak macam kita lah, inflasi dan sebagainya. Ya. Jadi sahabat bagi daripada dia sendiri, nak ambil sini, pergi beli kambing. Sahabat ni bijak. Dia pergi ke pasar Madinah kat sini, dia beli kambing seekor. Dalam perjalanan pulang, dia tanya pada orang, nak beli tak kambing ni? Kambing ni bagus, baka bagus. Ini Rasulullah suruh aku beli. Mesti bagus, kualiti, doa dari Nabi. Agaknya lah dia kata. Orang tu beli 2 dinar beli padanya. Beli kambing tu 2 dinar.